Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata pelajaran Sirah tahun 4, Ustazah akan ajar masih dalam pelajaran 2 Pembangunan Negara Islam. Ustazah akan terang peranan masjid dalam pembangunan negara Islam. Ada beberapa peranan masjid yang digunakan dalam pembangunan negara Islam. Apa fungsi-fungsi masjid? Yang pertama, peranan dia adalah sebagai pusat kemasyarakatan. Kedua, sebagai pusat politik. Ketiga, sebagai pusat pengurusan dan pentadbiran ekonomi. Keempat, sebagai pusat ibadah. Dan yang kelima adalah pusat pendidikan. Ini adalah beberapa peranan utama masjid dalam sejarah pembangunan negara Islam. Kita mula dengan fungsi masjid yang pertama adalah sebagai pusat ibadah. Masjid digunakan untuk menunaikan solat fardu dan solat sunat secara berjemaah. Umat Islam menunaikan solat fardu sebagai contoh subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya secara berjemaah setiap hari di masjid. Selain itu, masjid juga digunakan untuk menunaikan solat-solat sunat yang lain. Pada setiap minggu pula, umat Islam seringkali berkumpul untuk menunaikan solat Jumaat. Dan pada setiap tahun, umat Islam berkumpul di masjid bagi menunaikan solat sunat Aidilfitri dan solat sunat Aidil Adha. Pertemuan sesama umat Islam di dalam masjid ini seterusnya akan mengukuhkan dan merapatkan hubungan persaudaraan dan hubungan silaturahim sesama umat Islam. Dan seperti yang kita tahu, Allah telah mengurniakan ganjaran pahala sebanyak 27 darjat bagi orang yang menunaikan solat secara berjemaah. Fungsi masjid yang kedua adalah sebagai pusat pendidikan. Masjid merupakan pusat untuk menyampaikan dan menyebarkan ilmu serta dakwah Islam kepada orang ramai, sama ada ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Dan Rasulullah SAW juga pernah menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika berada di dalam masjid. Selain itu, Rasulullah juga menggunakan masjid untuk menyampaikan ajaran Islam. Sebagai contoh, Rasulullah menyampaikan ajaran Islam di dalam Masjid An-Nabawi. Dan baginda juga membenarkan orang yang baru memeluk agama Islam untuk tinggal sementara di masjid. Dan yang terakhir, dalam fungsi pendidikan, orang yang menuntut ilmu juga diberikan keizinan untuk tinggal dan menuntut ilmu di masjid. Itu adalah beberapa fungsi masjid dalam bidang pendidikan. Kita terus dengan fungsi yang ketiga adalah sebagai pusat pengurusan dan pentadbiran ekonomi. Rasulullah SAW telah mengiktiraf masjid sebagai tempat pengurusan dan pentadbiran ekonomi Islam. Sebagai contoh untuk menguruskan zakat, harta wakaf, jizyah dan ghanimah. Dan hasil daripada pelaksanaan ekonomi, aktiviti ekonomi di dalam masjid tersebut, ia seterusnya akan dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi umat Islam dalam pelbagai aspek pada ketika itu. Seterusnya, masjid sebagai pusat kemasyarakatan, sebagai pertemuan dalam masyarakat.
Pada zaman Rasulullah SAW, terdapat pelbagai aktiviti kemasyarakatan telah dilaksanakan di dalam masjid. Ianya adalah untuk memantapkan keimanan dan ketakwaan umat Islam. Hal ini dapat melahirkan umat Islam yang bersatu padu dalam sama-sama membangunkan sesebuah negara. Dan antara perkara yang dibincangkan di dalam masjid adalah sebagai contoh untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Antara perkara lain yang dibincangkan di dalam masjid pada ketika itu adalah merancang pembinaan kemudahan-kemudahan awam. Dan selain itu, Rasulullah SAW juga dan para sahabat telah bermasyurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan negara. Dan yang terakhir, masjid sebagai pusat politik. Rasulullah SAW bermesyuarat dan berbincang dengan para sahabat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan negara. Sebagai contoh, untuk melantik gubernur di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Islam. Dan yang kedua adalah untuk membincangkan bagaimana cara untuk menerima kunjungan tetamu dan delegasi dari negara-negara luar yang bertandang ke negara Islam. Okey, itu adalah fungsi masjid dalam pusat politik, sebagai pusat politik. Sekian sahaja untuk hari ini mengenai tajuk peranan masjid dalam pembangunan negara Islam. Okey, boleh ulang kaji pelajaran di rumah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian sahaja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.